Memahami tentang objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Seiring dengan perubahan dalam iklim pendidikan, objektif pembelajaran bukan lagi menjadi satu perkara yang hanya diketahui oleh guru sahaja, tetapi sekarang objektif pembelajaran dan tambah lagi satu elemen iaitu kriteria kejayaan penting untuk dikongsi bersama murid supaya murid tahu apa yang mereka akan belajar dan apa yang sepatutnya mereka capai dalam kelas yang mereka ikuti. Oleh itu, menjadi tanggungjawab bagi kita sebagai seorang guru untuk membudayakan, memaparkan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan di dalam kelas kita kepada murid. Objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan adalah dua perkara yang berbeza. Cara mudah memahami objektif pembelajaran adalah objektif pembelajaran dibina berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran atau DSKP. Yang kedua, objektif pembelajaran ini adalah apa yang guru akan ajar atau apa yang murid akan pelajari. Jadi, semasa menulis objektif pembelajaran, guru akan menyenaraikan apa yang akan diajar atau isi pembelajaran berdasarkan DSKP. Kemudian, semasa kelas, ketika guru berkongsi dengan murid tentang objektif pembelajaran, murid akan tahu apa yang akan mereka belajar pada hari tersebut. Apa yang guru akan ajar atau apa yang perlu dipelajari oleh murid itulah yang perlu dicapai oleh murid dalam sesi pembelajaran tersebut. Berlakunya perubahan dalam diri murid daripada tidak tahu kepada tahu. Contoh objektif pembelajaran berdasarkan DSKP Pendidikan Islam tahun 2 bidang Jawi 6.1.1. Murid boleh membaca perkataan yang mengandungi 3 suku kata dengan betul. 6.1.3. Murid boleh menulis perkataan yang mengandungi 3 suku kata dengan betul. Jadi soalan kepada apa yang guru akan ajar terjawab dalam penulisan objektif ini, iaitu guru akan mengajar membaca perkataan yang mengandungi 3 suku kata dengan betul dan guru akan mengajar menulis perkataan yang mengandungi 3 suku kata dengan betul. Dan apa pula yang akan dipelajari oleh murid? Murid akan belajar membaca perkataan yang mengandungi 3 suku kata dengan betul dan juga murid akan belajar bagaimana menulis perkataan yang mengandungi 3 suku kata dengan betul. Jadi, di akhir sesi pembelajaran tersebut, murid akan boleh membaca perkataan yang mengandungi 3 suku kata dan murid boleh menulis perkataan yang mengandungi 3 suku kata. Seterusnya, cara mudah memahami kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan dibina berdasarkan objektif pembelajaran. Jika tadi objektif pembelajaran dibina berdasarkan DSKP, manakala kriteria kejayaan ini pula dibina berdasarkan objektif pembelajaran. Kriteria kejayaan adalah satu elemen di mana guru dapat menentukan bentuk pencapaian yang perlu dicapai oleh murid. Bagaimana murid itu dianggap berjaya mencapai objektif. Dan apabila kriteria kejayaan ini dikongsi di dalam kelas, murid akan tahu bagaimana mereka dinilai, bagaimana mereka dianggap berjaya mencapai objektif. Untuk lebih memahami tentang kriteria kejayaan, kita lihat contoh berikut. Contoh penulisan kriteria kejayaan. Pertama, murid boleh membaca dengan betul dan lancar sekurang-kurangnya 5 perkataan. Yang kedua, murid boleh menjawikan perkataan dengan ejaan yang betul dan tulisan yang kemas sekurang-kurangnya 5 perkataan. Jadi, sekiranya murid tersebut boleh membaca dengan betul dan lancar sekurang-kurangnya 5 perkataan,
dan boleh menjawikan perkataan dengan ejaan yang betul dan tulisan yang kemas sekurang-kurangnya 5 perkataan, maka murid tersebut telah dianggap berjaya mencapai objektif pembelajaran, iaitu 6.1.1. Murid boleh membaca perkataan yang mengandungi 3 suku kata dengan betul. 6.1.3. Murid boleh menulis perkataan yang mengandungi 3 suku kata dengan betul. Tidak semestinya sekiranya objektif pembelajaran ada 2 atau 3, maka kriteria kejayaan pun kena ada 2 atau 3. Tidak semestinya. Kriteria kejayaan boleh jadi hanya ada 1. Seperti contoh berikut. Murid boleh melabelkan gambar peralatan yang ada di rumah dengan betul dan membaca perkataan tersebut dengan lancar secara membatang di hadapan kelas. Jadi sekiranya murid boleh melabel, itu menulis dalam jawi gambar peralatan dan boleh membaca perkataan tersebut dengan membatang di hadapan kelas, maka murid tersebut boleh dianggap berjaya mencapai objektif 6.1.1 dan objektif 6.1.3. Apabila objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ini dipaparkan dan dikongsi bersama dengan murid, sesi pengajaran akan lebih teratur dan murid akan fokus dengan pembelajaran yang berlangsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.